kita. Ya, percayalah tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni. Mana ada orang atas muka bumi ni dia kata dia tak betul. Dia kata, ya, dia okey. Percayalah. Ya. Kalau begitu, hari ni kita boleh tengoklah natijah. Sebab tu kalau kita tengok antara masalah hati ni, kita tengok Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, pernah tahu tentang kisah bagaimana dia masuk Islam? Apa Umar Al-Khattab? Cara apa Umar Al-Khattab masuk Islam? Ya, saya cerita sikit. Asalnya, dia nak bunuh Nabi SAW. Asalnya. Dia dah bawa pedang. Ya. So, orang Arab dulu, cara dia ialah, nak tahu dia nak pergi berperang, ialah pedang tu terhunus, dah keluar bersarung. Diorang memang bawa pedang aja. Kan? Tapi nak tahu diorang pergi berperang, pedang tu dah keluar bersarung. Itu menandakan mereka nak pergi perang. So Umar dah bawa dah, pedang tu dah keluarkan dah. Orang tanya dalam perjalanan, orang tanya dia, kau nak pergi cari siapa? Kau nak pergi perang dengan siapa? Aku nak perang dengan Muhammad. Kemudian orang ni kata, tak payahlah kau sibuk nak pergi perang Muhammad. Adik kau pun dah ikut Muhammad. Dia jadi marah. Marah dia kepada Rasulullah SAW tadi, berpatah kepada adik dia. Ya. Kemudian dia pergi cari adik dia dengan suami adik dia. Dengar daripada luar rumah, diorang sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian Umar ketuk pintu. Diorang pun cepat-cepat sorok suhuf, mushaf. Kalau kita hari ini mushaf. Ya. Dia panggil suhuf, kepingan-kepingan dulu belum ada buku lagi zaman tu. Zaman Abu Bakar baru start satu buku. Ya, dikumpulkan semuanya. Dia panggil kitab lah. Ya. So masa tu terlerai-terlerai lah. Surah siapa hafal apa. Ayat belum turun seluruhnya. Wahyu belum turun seluruhnya. Jadi diorang pun sorok. Diorang pun buka pintu. Lepas tu aku dengar kau baca tadi. Mana benda yang kau baca? Mana ada baca kan? Ya, akhirnya adik dia dipukul. Dia cari, jumpalah ya, nuskah tersebut atau suhuf tersebut, kepingan kertas tersebut. Ya. Dia membaca surah, ketika itu dia melihat membaca surah Taha. 5 ayat dalam surah Taha. 5 ayat awal surah Taha diturunkan. Ya, yang dibacakan tersebut. Ketika dia membaca surah tersebut, apa berlaku kepada dia? Dia yang tadi marah, ya. Dalam keadaan hati dia marah. Ya, macam Allah sebut tadi, syifa'ul lima fis sudur. Apa terus kata dia selepas dia baca 5 ayat? Tuan-tuan, sahabat baca tak samalah macam kita baca. Dia baca, dia faham. Kan? Bezalah. Kita baca Al-Fatihah, Bala ni tak faham-faham kan? Tapi usaha untuk faham tu kena ada. Usaha untuk faham tu kena ada. Ya. Kita kata kat sini, kemudian apa berlaku dekat dia? Lepas dia baca ayat tu 5 ayat tu, 5 je ayat. Dia kata ke adik dia, bawakan aku kepada Muhammad. Bawa aku pergi jumpa Muhammad. Mana boleh? Orang tahu dia sebab aku nak jumpa Muhammad. Lepas tu datanglah satu orang, dengar kekecohan tersebut. Ya. Kemudian satu orang tu bagi tahu dekat Umar Al-Khattab kan bahawa dia sedia nak bawa kepada bawa Umar jumpa Muhammad SAW, Nabi kita. Dia kata sebelum dia nak keluar tu dia bagi tahu bahawa ya, Nabi pernah menceritakan kepada kami bahawa dia telah mendoakan 2 Umar. Satu Umar nama dia Umar juga, iaitu Abu Jahal. Satu Umar lagi adalah Umar Al-Khattab. Maka Allah telah terima Umar Al-Khattab untuk menerima Islam. Tapi poin saya ialah ya, bagaimana perkara ini berlaku. Sebab dia berlaku. Dan ini juga berlaku pada hari ini, berlaku pada banyak manusia yang terkhususnya orang-orang barat. Ya. Mereka mula mempertikaikan Islam, mereka mencari agama, mereka mempertikaikan Islam asalnya
Dan mereka cuba mempelajari kenapa orang Islam bersikap begini. Sebab mindset mereka fikir orang Islam ini teroris. Mereka mula membaca Al-Quran. Akhirnya mereka menerima Islam. Dan dakwah-dakwah mengajak manusia kepada Al-Quran ini di barat begitu banyak. Ya. Dan Alhamdulillah, ya, setakat yang saya tahulah pada lebih kurang bermula daripada tahun 97, ya, 10,000 orang setahun masuk Islam di USA sahaja, Amerika Syarikat sahaja. Ya, dan banyak daripada mereka telah menjadi pendakwa-pendakwa. Poin dia tuan-tuan, bagaimana kita lihat Al-Quran itu boleh membentuk hati-hati kita. So ini kita kena yakin kepada Allah SWT. So sebab itu, bila kita datang kuliah, kita tahu ini bicara Al-Quran. Tuan-tuan sediakanlah diri tuan-tuan. Minta, harap daripada sisi Allah SWT. Saya juga. Ya, harap daripada sisi Allah SWT kebaikan. Ya, yang Allah sebut, Allah janjikan kat sini. Pengajaran yang pelajaran tersebut yang kita pelajari hari ini akan menjadi mau'izah. Dia akan menjadi penawar bagi hati-hati kita. Ya, tuan-tuan, saya demi Allah, ya, saya tak kisah orang nak dengar atau tak nak dengar. Tugas saya adalah menyampaikan. Sebab tu hidup ni kita kena tahu, kita ni dalam pilihan. Ya, sama ada kita nak dengar atau tak nak dengar. Nak duduk sekejap atau tak nak duduk sekejap. Ya, Allah boleh lapangkan kita dengan benda-benda lain waktu ini. Tapi Allah lapangkan kita dengan selapan-lapangnya untuk mendengar ayat Tuhan. Saya nak ajak kita tengok sekejap lagi kita kembali kepada ayat ini. Tuan-tuan letak kertas, letak tanda kat sini. Ya. Saya nak ajak kita lihat di dalam surah Al-Insan yang pertamanya, surah Al-Insan. Surah Al-Insan adalah surah yang ke 76, muka surat 578. Ayat yang kedua dan ketiga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insan min nutfatin amshaj nabtali faj'alnahu sami'an basira." Muka surat 578. 578 Al-Insan bawah tu, surah Al-Insan, ya, ayat kedua dan ketiga. Ya, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Tuan-tuan, Allah kata inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ni min nutfatin, daripada air mani, amsyaj, yang bercampur. So semua kita tahu kita datang daripada mana. Allah beritahu kat kita secara jelas dekat sini, dan pada sudut sains pun ini telah dibuktikan. Ya. Nabtali. Allah cipta kita ni untuk uji kita ni. Untuk Allah uji kita, faj'alnahu sami'an basira. Allah jadikan kita boleh mendengar. Boleh jadikan kita boleh melihat. Supaya kita dapat mendengar ayat Allah, supaya kita dapat melihat ayat Allah. Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami hidayahkan mereka as-sabil. As-sabil ni ada membawa 3 maksud. Pertama, Al-Quran. Kami telah hidayahkan mereka Al-Quran. Kedua, Rasul. Kami telah hidayahkan mereka Rasul. Ketiga, akal. Allah telah hidayahkan kita akal. So Allah bagi kita kelengkapan yang cukup. Dapat mendengar, dapat melihat. Hantar Rasul, ada akal, ada kitab. Untuk apa? Untuk kita buat pilihan. Imma syakiran. Kita nak menjadi hamba yang bersyukur. Untuk pilih jalan mensyukuri Allah. Dengan Al-Quran itu kita dapat bersyukur kepada Allah SWT. Wa imma kafura. Sekarang tuan-tuan, ada 2 jalan saja. Hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Kita dalam pilihan. Allah sebut juga, saya nak ajak kita lihat dalam surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18.
ayat yang ke-29, muka surat 297. Muka surat 297. Allah kata dekat situ. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah oleh Muhammad, kebenaran itu adalah apa yang datang daripada Tuhan kamu. Al-Quran, Rasul. Apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasul, mesti benar. Ini kita kena yakini. Tapi sekarang ni isu dia adalah, faman sya'a falyu'min. Siapa nak dia boleh beriman, boleh percaya. Wa man sya'a falyakfur. Siapa nak dia boleh kufur. Kita dalam pilihan. Allah uji kita. Allah heran ke kalau kita kufur dekat Allah? Tak. Ya, dan Allah kata, kalau orang tersebut, mana-mana orang memilih jalan kekufuran, inna a'tadna lizalimin. Pertama, Allah jadikan dia, Allah anggap dia sebagai orang yang menzalimi diri dia sendiri. Dia yang pilih. Ketika iblis, tuan-tuan, diperintahkan bersujud, boleh tak untuk dia bersujud? Boleh tak untuk dia bersujud? Dia ada pilihan untuk bersujud atau tidak? Betul atau tidak? Dia pilih. Tuan-tuan juga membuat pilihan. Nak dengar, tak nak dengar. Nak tengok Al-Quran, tak nak tengok. Pilihan. Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita semua ambil perhatian. Ya? Dan Allah kata, inna atadna lizalimina nara. Allah sediakan bagi orang yang zalim itu. Orang yang menzalimi diri sendiri, Allah sediakan bagi dia neraka. Ya? Dan Allah kata apa dia? Ahata bihim suradiquha. Ya? Mereka dikelilingi dengan api-api. Ibarat satu kemah yang dipenuhkan dengan api. Ya, Allah sebut juga dalam surah Al-Qari'ah, ibarat satu tabung. Ada penutup atas, penutup bawah. Allah sebut juga dalam surah Al-A'raf, macam satu tilam. Atas selimut dia api, tilam dia api. Ya, so dikelilingi api. Itu kalau orang yang pilih kezaliman. Ya. So Allah beri kita peluang. Dan sebagaimana saya dapat peluang ini, ya, saya nak kongsikan dengan masyarakat. Saya pun tak tahu tentang Al-Quran sebelumnya. Saya pun tak pedulikan Al-Quran sebelumnya. Sebab tu saya kata saya tak kisah pun orang nak dengar ke tak nak dengar. Yang penting saya usaha untuk sampaikan. Ya, tapi ini peringatan yang sangat penting untuk kita sedar tentang pemerhatian kita terhadap Al-Quran. Baik, kita kembali pada surah Yunus tadi, tuan-tuan. Surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-57. Ya. So Allah kata, so hati kita kalau kita ada penawar, kita tahu. Setiap kali kita perlukan penawar itu. Ya. Bila ada kuliah Al-Quran, kitalah orang yang akan pertama-tama yang akan dapatkan, cuba nak dapatkan penawar tu. Baru-baru ni Allah uji kita dengan COVID. Ya. Berebutlah awal-awalnya dulu nak dapatkan injection tu. Kan, sekarang nak dapat nombor 3 tak nak langsung. Reject terus. Kan, mati pula, mati. Lepas mati, mati. Lepas mati dah risau. Nombor 3 dah risau dah. Kan, tapi kalau Al-Quran, tuan-tuan tanya. Tuan-tuan nak lagi atau tidak? Nak lagi atau tidak? Nak lagi atau tidak? Tuan-tuan tanya diri kita. Kalau kita, tuan-tuan, antara perkara yang Allah akan jauhkan kita daripada diri dia lah Al-Quran. Kalau Allah dah tak suka seseorang, ya, kita akan jauh dari Al-Quran. Kita tak nak dengar lagi. Sebab itu kalau orang kafir dulu dia buat macam mana? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka masukkan jari-jari mereka ke dalam telinga. Tak nak dengar Al-Quran ni.
Sebab itu di antara ayat Allah sebut tentang orang kafir. Ya, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Jangan kamu, kata orang kafir, wa qala alladziina kafaru, dan telah berkatalah orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengar Al-Qur'an ni. Jangan dengar. Sebab dia akan memberi kamu mau'izah, dia akan memberikan kamu apa? Syifa. Untuk hati-hati kamu. Ya. Kita boleh tengok dekat sini tuan-tuan betapa pentingnya Al-Quran ini. Ya. So kemudian Allah kata lagi wahudan. Dan pelajaran pengajaran tadi dia akan jadi petunjuk. Tuan-tuan, memang saya tak nafikan. Kebanyakan kita banyak habiskan masa untuk dengan membaca saja. Bagus, ini satu perkara yang Nabi perintahkan. Iqra. Tetapi kita perlu, Allah juga menyuruh kita untuk menghayati, memahami Al-Quran itu. Kalau nak tunggu kita belajar bahasa Arab untuk faham Al-Quran ni, tak tahu dah 10 tahun lagi pun belum tak faham lagi. Kan? Dulu mengajar apa? Belajar dah bahasa Arab apa dia? Kan? Huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Itulah balik-balik 10 tahun pun. Ya? Dan tahu dalam Al-Quran tu bahasa Arab apa dia? Tahu apa dia? Wa mesti dan. Itu je lah setakat tu. Kan? Tak, wa bukan semestinya dan. Wa ni ada banyak. Wawul ataf, wawul qasam, banyak wa. Waw tu sendiri ada banyak jenis. Kan macam wal asri. Ya? Waw tu apa dia panggil? Wawul qasam. Ya? So banyaklah lagi. Tapi belajar memang kena belajar lah. Baik. Jadi dekat situ daripada pengajaran pelajaran, dia akan jadi petunjuk. Al-Quran yang kita ambil pengajaran pelajaran tadi akan menjadi memberikan kepada kita petunjuk. Oh ini betul lah. Petunjuk ni untuk apa? Untuk tahu benar atau salah. Ya? Nak tahu benar atau salah. Supaya kita tak tersalah pilih jalan. Sebagaimana kita semua tahu tuan-tuan. Ya? Betapa banyak orang usaha untuk dapatkan agama ini, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya mereka tersesat, tersasar, tersalah jalan. Kenapa tuan-tuan? Sebab tiada petunjuk. Dia letak petunjuk dia dekat manusia. Manusia ni macam saya, adakah jaminan syurga? Tak ada. Adakah jaminan saya mesti betul? Kita baca dalam Al-Quran tadi surah Al-Kahfi, Allah kata apa? Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu adalah apa yang datang daripada Tuhan kamu. Betul atau tidak? Benar atau salah tengok Al-Quran. Saya betul ke? Kan? Kalau saya bertepatan dengan Al-Quran, maka saya betul. Kalau tuan-tuan tidak bertepatan dengan Al-Quran, maka tuan-tuan salah. Tapi untuk mengakui kesalahan tersebut, sukar untuk orang mengaku. Tapi kalau orang beriman, bila dia dah ada petunjuk, ya saya salah, saya silap. Sepatutnya inilah dia yang betul. Sebagaimana apa yang Allah bagi tahu. Saya buat contoh tuan-tuan. Saya tak tahu saya pernah sebut sebelum ni tak. Ini contoh satu. Bicara tentang malaikat. Saya tanya tuan-tuan. Malaikat ada sayap atau tidak? Ada? Pasti? Pasti? Pasti ya? Berapa sayap malaikat? Nampak dah senyap dah nampak. Ada pun pernah belajar pun tapi suspend je nak beritahu kan. Okey. 2, 3, 4 dan Allah tambah sampai kepada 600. Pandai-pandai je kau cakap macam tu. Jom. Okay, ini sebagai bukti saja. Ya, untuk buktikan kita beriman dengan malaikat ni. Okey, kita tengok sekejap dalam surah Fatir, surah 35. Ni kejap lagi kita kembali ya surah ni. Kita point kita surah Yunus ni.
Surah Yunus. Surah 35. Surah Fatir. Ayat yang pertama. Muka surat 434. So Allah kata, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Dia telah menjadikan para malaikatnya, para malaikat-malaikat sebagai rasul. Uli ajnihatin. Yang mana malaikat ini mempunyai sayap. Betul? Mathna, 2. Wa thulatha, 3. Wa ruba', 4. Kemudian Allah kata, wa yazidu fi khalqi ma yasha. Allah tambahkan penciptaan tersebut dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga Nabi SAW beritahu kepada kita, Jibril mempunyai 600 sayap. Boleh kita bayangkan sayap dia macam mana? Dapat bayangkan? Saya tanya tuan-tuan, macam mana 3 sayap, macam mana 3? 2 kita faham lah, macam burung tu kan. 3. 3 ikat ekor. Ikat ekor dia panggil sayap. Tuan-tuan nilai lah. So sebab tu apa kerja kita? Percaya saja dah. Itu je kerja kita. Tak payah nak bayangkan, tak payah nak fikir. Benda ni benda yang Allah kita tak boleh tengok. Kita akan nampak nanti insya-Allah. Insya-Allah nanti kita akan nampak. Bila kita akan nampak? Sebelum nak mati nampak dah. Ya, dalam sakaratul maut Nabi SAW cerita kepada kita, idza inqata abdil mukmin. Apabila seorang hamba beriman tu nak diputuskan daripada kehidupan dunia untuk dipertemukan dengan akhirat, akan turun malaikat dari langit. Ya. So, dalam surah Al-Quran juga Allah sebut dalam surah Fussilat. Ya. Pada ayat yang ke-30. Boleh tengok dekat situ nanti insya-Allah. Tapi nak fahamkan kepada kita ialah kita akan lihat malaikat. Macam mana nak tahu sayap dia berapa? Insya-Allah. Kalau sekarang nak tengok, tu tanda-tanda lah tu. Okey. Baik, saya tanya lagi. Sebab kita nak dapat petunjuk. Allah yang bagi kita petunjuk itu. Tapi melalui Al-Quran. Ya? Ada tak malaikat, apa nama malaikat yang mencatat kesalahan dan perbuatan kita? Tuan-tuan. Mungkar nangkir. Raqib Atid, betul ke? Persoalannya betul ke? Raqib Atid ni, mana dapat? Mana tuan-tuan dapat Raqib Atid tu yang mencatat? Nama dia Raqib Atid. Malaikat kiri, malaikat kanan. Yang mana satu ni? Ada yang malaikat kiri, malaikat kanan. Mana satu? Ada yang kata nama dia Raqib, ada yang nama dia Atid. Mana satu? Yang mana satu tuan-tuan beriman ni? Ini malaikat ni. Kita kena beriman ni. Nabi kata, bila kita kata apa? Bila Nabi ditanyakan tentang Islam, kata akhbirni anil iman. Tentang iman, akhbirni anil iman. Bagi tahu aku tentang iman. Antuk minabillahi wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah dan engkau beriman kepada malaikatnya. Macam mana satu ni? Ini baru cerita malaikat tuan-tuan, belum cerita Allah lagi ni. Okey. Kan? Kita tengok sekejap. Saya cuma nak buktikan betapa kita perlukan Al-Quran itu sahaja tuan-tuan. Itu sahaja. Supaya kita semua berikan perhatian sungguh-sungguh ke Al-Quran ini. Supaya kita tak salah beriman. Supaya kita tak salah amal. Semua kita beramal, semua kita beriman. Saya percaya. Tapi betul ke iman kita tu betul ke? Amal kita betul ke? Kalau tak ada Al-Quran, saya bawa tunjuk dulu sekejap. Kita tengok sekejap dalam surah Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-52. Surah ke-42, ayat yang ke-52. Muka surat
489. Tentang iman ni tuan-tuan ya. 489. Ayat yang ke 52. Yang saya risaunya, akhirnya kita beriman dengan perkataan manusia dan bila datang perkataan Allah, kita tak mau percaya dah. Ini kita takut. So Allah kata, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Demikianlah Muhammad, kami telah mewahyukan kepada engkau ruh, yakni Al-Quran Al-Karim. Ya? Yang mana dengan daripada perintah kami. Kemudian Allah kata, "Ma kunta tadri kitab wal iman." Sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada engkau Muhammad, engkau tak tahu apa itu kitab, engkau tak tahu apa itu iman. Nabi Muhammad tak ada Al-Quran, tak tahu apa itu iman. Macam mana kita boleh kata kita tahu iman tanpa Al-Quran? Ni satu tanda tanya tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, kalau tak ada kitab, tak ada Al-Quran, dia pun tak tahu iman. Apa yang kita nak mendabik dada yang kita kata kita tahu tentang iman? Apa yang kita boleh yakin nanti di saat kematian kita, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman? Kita boleh cakap, tuan-tuan, ya saya beriman, saya orang beriman. Tapi untuk menilai keimanan kita siapa? Allah. Apa bukti kita kepada Allah SWT? Sebab itu dalam hadis Nabi yang saya cakap tadi, saat kematian tadi, hadis tersebut mengatakan bahawa ketika kita disoal, orang tu disoal selepas nyawa dia dikeluarkan daripada roh tu, masuk kepada antaranya lah, yang tadi ada soal sebut malaikat Munkar Nangkir. Okey, malaikat Munkar Nangkir ni akan tanya dalam kubur nanti. Bukan dalam kubur dalam tanah tu. Dalam alam lain. Dia tak ada dalam tanah tu. Itu alam dunia. Ni alam barzakh. Mereka ditanya. Ya, orang beriman tu ditanya. Dia kata, bila ditanya, "Man rabbuka?" Dia akan jawab, "Rabbi Allah." "Madinuka?" Apa agama kamu? "Dini al-Islam." Agama aku Islam. Kan? "Man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum?" Siapa lelaki yang diutuskan kepada engkau? Dia akan jawab, "Huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, "Macam mana kau tahu tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kau tahu Tuhan kau adalah Allah? Macam mana kau tahu agama kau adalah Islam? Macam mana kau tahu Muhammad itulah utusan Allah?" Dia kata, "Qara'tu kitab Allah." Aku membaca kitab Allah. "Fa'amantu bih." Dan aku beriman dengannya. "Wa saddaqtu." Dan aku mempercayainya. Dengan tiga benda ni, aku membacanya, aku beriman dengannya dan aku meyakininya. Dia dapat jawab soalan Munkar Nangkir. Tapi dengan cara apa? Aku membaca kitab Allah. Dan aku beriman dengannya. Dan aku membenarkannya. So, kalau kita tak ada iman, macam mana kita nak beriman? So, kita insyaAllah, kita bagi ruang azan. Dah masuk azan? Masuk Kita bagi ruang azan. Sekejap lagi saya akan clearkan benda ni insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli Allahu Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله Insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha. Allahumma salli. Allahumma barik. Allahumma rabb hadhihi was-salati al-qa'imah ati Muhammad al-wasilah wa ba'ath maqam. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Saya berhenti kat mana tadi ya? Okey, baik. Ya. So betul, sebab itulah kita kata ya, kita perlukan Al-Quran untuk beriman. Ya. Dan Allah kata lagi dalam ayat tersebut, ya, walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi Allah jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Yang mana ya, kalau Allah pilihlah. Tuan-tuan, sebab tu kita kena minta dekat Allah. Sebab tu yang kita pernah ulang tentang ihdinas siratal mustaqim. Saya pernah bahaskan benda tu banyak kali. Ya, bila Allah sebut sini, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami akan hidayahkan. Ya, kami akan hidayahkan. Siapa yang kami kendaki? So Allah pilih kita ni. So kalau kita terpilih, jagalah kalau dah dipilih. Ya. Baik, kita kembali pada kita bincang tadi dalam surah Yunus. Sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Ya. So, warahmah.
So saya ulang balik, ya Yuhannas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Dan bila kita dah dapat Al-Quran itu, kita dapat ambil pengajaran, pelajaran. Macam hari ini kita dapat. Okey, saya bincang, saya lupa tadi. Berkenaan tentang malaikat yang jaga kita tu. Baik, mana kita dapat? Nama dia, banyak orang kata nama dia Raqibun Atid. Raqib dan Atid. Saya nak ajar kita tengok sekejap. Betul ke nama dia Raqib, nama dia Atid? Banyak kita tahu, saya juga percaya benda ni dulu sebab ustaz kita beritahu kita macam tu. Tapi betul ke? Sebab kita hanya bergantung kepada manusia, bukan tengok Al-Quran. Bukan bergantung kepada Al-Quran, bukan berpandukan hudan, petunjuk Allah tersebut. Baik, saya nak ajar kita buka surah Qaf. Qaf. Surah yang ke-50. Ayat yang ke-17 dan 18. Tuan-tuan tengok sendiri muka surat 519. Tuan-tuan bagi tahu saya, betul ke nama dia Raqib, betul ke nama dia Atid? Saya ulang sekali lagi, surah ke-50, ayat yang ke-17, 18. Muka surat 519. Allah kata, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya betul ada malaikat yang duduk di kiri kanan kita, betul atau tidak? Ada tak malaikat yang duduk di kiri kanan kita? Ada. Dia duduk kat mana? Kat bahu? Tak tahu. Jangan pandai-pandai je kat bahu. Siapa yang beritahu kita ada kat bahu? Ustaz juga salah. So itu antaranya tuan-tuan. Ini perkara ghaib. Mana kita tahu? Tak tahu diam. Kan? Macamlah kita nampak dia dekat sebelah. Kan? Bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa pandang situ? Sebab ada malaikat. Mana kau tahu? Kenapa bagi salam pandang sini? Sebab Nabi buat. Itu je. Oh, pandai-pandai dia malaikat pula. Nak bagi salam kat malaikat. Apa hal? Kenapa buat macam tu? Sebab Nabi buat. Nabi bagi salam pandang kanan. Nabi bagi salam pandang kiri. Itu je kita buat. Bukan sebabnya malaikat ke apa. Itu pandai kita sendiri. Baik. Kemudian Allah kata, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqib. Nampak tak perkataan raqib? Atid. Nampak tak perkataan atid? Okey, bagi tahu saya apa erti raqib dekat situ? Dalam terjemahan. Nama dia apa? Dia kata macam ni ke? Tidaklah satu ucapan, satu perkataan dilafazkan melainkan malaikat namanya Raqib dan malaikat namanya Atid. Macam tu ke jawapan dia? Bukan. Malaikat yang mengawasi dan malaikat yang mencatat. Betul? Betul atau tidak? Masa bila tang mana jadi nama dia Raqib, nama dia Atid? Itu tugasan dia tuan-tuan. Malaikat duduk kiri kanan tu tugasan dia mencatat dan mengawasi. Takkan kerja dia pump attendance, nama dia pump attendant. Kerja apa awak? Saya kerja cashier. Oh, nama awak cashier lah. Bukan. Kita tengok lagi bawah. Allah kata dalam ayat 23, ketika malaikat ini membentangkan, tunjukkan ke dia apa catatan amal yang dia buat. Dia kata, qala qarinhu hadza ma ladayya atid. Ada lagi perkataan atid. Atid itu apa? Catatan amal yang ditulis. Kerja yang dia buat. Dia amanah. Pandai-pandai kita pula namakan dia atid. Apa nama dia? Mana saya tahu. Itulah jawapannya. Kenapa tak tahu? Allah tak bagi tahu, Nabi tak bagi tahu, macam mana kamu tahu? Tapi kita beriman ada malaikat di kiri dan kanan mencatat dan mengawasi. Bukannya kita beriman nama dia Raqib, nama dia Atid. Ini salah iman. Tengok betapa, kalau saya nak bentang ni tuan-tuan, betapa banyak kesilapan-kesilapan yang kita buat. Ini iman tuan-tuan. Iman ni bukan macam matematik 6 tolak 1 jadi 5. Iman ni 6 tolak 1 jadi berapa? Kosong.
Betulkan keimanan kita. Lihat Al-Quran Al-Karim. Belajar. Memang kita perlukan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad SAW perlukan Al-Quran, kita jauh lebih perlu. Nabi dah tak ada dengan kita. Tapi Nabi tinggalkan waris dia. Al-Quran. Inilah yang Nabi wariskan kepada kita. Kalau umat Islam sendiri, orang yang datang masjid tak pedulikan Al-Quran, tuan-tuan cakap, siapa? Ya? Mungkin cukup sekali itu. Kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah. Tafadhal mashkur. Tak masuk ibu kata rahmat tadi, tuan-tuan. Habiskanlah sikit. Akhirnya, dengan kita tadi ada mau'izah, ada syifa ulama fi sudur, ada petunjuk tadi, Allah akan dengan rahmat dia tadi, dia akan pilih kita daripada untuk menjadi orang yang beriman. So Allah pilih, Allah akan pilih. Okey? Cuma tinggal lagi kita nak masuk tak dalam pemilihan tersebut. Kalau nak terpilih, kena masuk join. Barulah terpilih. Tiba-tiba je nak jadi YB. Tak jadi ahli politik, tak masuk politik, tiba-tiba nak jadi YB, boleh? Boleh tuan-tuan? Boleh? Kalau tuan-tuan ada cita-cita, lebih baik janganlah. Kan, sebab saya tak minat langsung politik ni. Kan, tapi nak bagi tahunya, saya nak fahamkan itu je. Kalau kita tak masuk, macam mana nak terpilih? Sekurang-kurangnya tuan-tuan hadir, buka Al-Quran, tengok, dengar, cuba fahamkan. InsyaAllah kita akan terpilih. Ya, dan bila Allah dah pilih tuan-tuan, saya pun tak tahu, saya pun tak tahu yang saya sampai ke tahap ini. Saya pun tak fikir ni. Ya, tapi saya nak bagi tahu bila Allah pilih, ya, tuan-tuan akan dapat nikmat yang sangat besar. Ya, wallahu taala alam. Ada apa soalan kalau ada? Ha. Okey, silakan bang. Okey. 10? Malaikat maut. Oh, macam okey. Baik. Kita kena faham ni, antaranya adalah malaikat maut. Ini pun salah satu juga yang kita kata Israel. Ini pun salah. Mana datang nama Israel tu? Israel tu datang dari Yahudi. Allah beritahu dalam Al-Quran nama dia malaikat maut. Nabi beritahu dalam hadis malaikat maut. Ini pun satu masalah. Baik, kalau kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim, sebab saya tak sempat nak kupas semua, sebab kalau buka-buka mari pukul 10 bang. Okay. Saya nak fahamkan, Allah sebut tentang satu lafaz malakul maut. Satu, malak. Kalau banyak malaikat, dia panggil malaikah. Satu malaikat, dia panggil malakun. Satu. Banyak malaikat, dia panggil malaikah. So, tapi bila dirujuk kepada malaikat maut, dia akan sebut malakul maut. Satu je. Tetapi bila dia sebut tentang malaikat yang mencabut nyawa, dia sebut malaikah. Jadi bermaksud dekat sini, para ulama kita kata, ketua dia adalah malakul maut, pekerja dia, staf bawah dia tu banyak. Begitulah mungkar nangkir dan apa sahaja, ya. Chip dia tu macam Allah beritahu dalam Al-Quran Al-Karim, nama malaikat yang berapa ramai malaikat yang jaga neraka? Ada berapa banyak malaikat yang jaga neraka? Agak-agaklah 19. Saya beritahu, nanti akan datang kita bincang. 19. Macam tak percaya kan? Nak beriman ke tak? Allah bagi tahu, itu isu dia. Allah memang jadikan jumlah tu untuk diimani. Sebab tu Abu Jahal kata apa? Tak apa, aku settle 12, korang settle 15. Sebab nak uji. Memang kita diuji. Baik. So, jawapan dia tadi adalah satu chief, banyak malaikat. Begitulah dekat situ. Ya, dalam apa-apa urusan pun ada satu ketua malaikat dan mereka akan ditolong, dibantu oleh begitu ramai malaikat. Boleh faham? Bos ada berapa dalam syarikat? Kan? Ni semua saya buat, dia kata. Ya ke? Tak. Ada pekerja dia. Macam itulah lebih kurang untuk faham.
Boleh faham Okey. Ada lagi soalan? Tadi cakap ada 10 orang nak beriman, 10 malaikat nak beriman kan? Betul ke tak? Saya tak tahulah tu, nanti kita cek bulan depan. Tak betul tu. Okey. Okey, baiklah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صاف الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة سيدنا محمد الشرف وأدرى الثناء رافعة ساق محمد istau sufakum faina tasfias min tamam solah lurus dan dapatkan saf hadapan, penuhkan hadapan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usolli fadlan insyaallah.